Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sambungan keduanya kitab. Dalil. Oh, dalil kitab. Kata Syekh rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Dalil kidam itu alam ini. Kita di dalam perbahasan sifat kidam. Kidam ni sedia. Apa maksud? Ini ada Allah. Ini ketiadaan permulaan adanya Allah. Ada Allah tak ada mula. Tu sebut kata apa? Ada Allah sedia kala. Sedia kala mana tak ada mula. Dan tak ada akhir ni senantiasa. Jadi ada Allah sedia kala, itu kidam, senantiasa itulah baqa. Malam ni kita mengaji tentang dalil kidam. Tak lepas kewajipan kita mempelajari dan i'tiqad kidam. Tu. Melainkan kena ada dalil. Semua sifat Tuhan ni dikena ada 3. Pertama, mengisbatkan sifat itu, mewujudkan sifat-sifat itu. Sifat-sifat tu dia panggil wajibat. Mewujud tu dia panggil wujub. Jadi wujubul wajibat. Jadi mesti segala sifat-sifat yang wajib. Tuhan mesti ada. Tuhan mesti sedia. Tuhan mesti kekal. Itu wujud. Yang kedua, i'tiqad tiada. Dia panggil istihalah. Tu. Mana apa? Tuhan mesti ada. Ada tu lawannya tiada. Maka mustahil tiada. Kita ni masalahnya, istihalah tu kita terjemah mustahil juga. Sebenarnya mustahil tu mustahil lah. Istihalah tu istihalah. Istihalah tu maknanya tidak dan tak. Tapi kita terjemah mustahil juga. Jadi Tuhan mesti ada, mustahil tiada. Jadi terjemah itu. Kalau ikut kena macam ni. Tuhan mesti ada, tak tiada. Tuhan mesti kekal, tak binasa. Tapi kita bahasa Arab, istihalah kita terjemah mustahil juga. Sebab tu ada tu kata apa? Tuhan ni mesti ada, mustahil tiada. Tuhan mesti kekal. Tu mustahil binasa. Sebenarnya bukan mustahil. Sebab binasa tu mustahil dah. Binasa tu dalam bahasa Arab mustahil. Tu. Sebab tu dia panggil kita ni nak lepas kewajipan kita nak kenal sifat Allah ni, pertama isbat wujub.
Tuhan mesti ada. Dan isbat istihalah. Mana? Tak tiada. Bukan tiada. Dan yang ketiga, isbat dalil. Mana? Dalilnya alam ini. Dalilnya alam ini. Baru lepas. Takat duk hafal macam budak-budak tu, hafal tu bagus. Dia bukan tahu apa hafal. Allah wujud, kidam, baqa', dia tak tahu apa. Kalau tak isbatkan mesti sifat-sifat tu di Tuhan, tak lepas. Tapi kita bab wajib ni tak payah sebutlah mesti ada. Cuma dalam hati kita kena etikad macam tu. Kalau tidak tak lepas. Kalau takat duk hafal wujud, kidam, baqa', tak mengisbatkan, tak mengiyakan sifat ni di Tuhan, tak lepas. Dia kena mengaku sifat ni mesti di Tuhan. Dan tidak segala sifat yang mesti. Jadi tujuan kita belajar sifat yang wajib nak mewujudkan. Tu. Tujuan kita belajar sifat mustahil nak mengistihalahkan. Tu. Lalu kita datangkan dalil. Dalil ni perlu. Kalau tak ada dalil, dia panggil muqallid. Allah sendiri minta dalil. Kul hatu burhanakum. Katakanlah ya Muhammad kepada mereka, datangkanlah burhanakum, dalil-dalil dan bukti di atas kata kamu. Jadi Allah sendiri minta dalil. Sebab hak jenis tak ada dalil, dia panggil orang muqallid. Muqallid. Sebab tu orang kafir dulu bila ditanya, kenapa kamu tidak sembah Allah? Kenapa kamu tidak ikut Muhammad? Wajadna alaihi aba'ana. Kami tak ikut Muhammad sebab kami dapati daripada kecil lagi kami beranak-beranak tok nenek kami ni sembah berhala. Kami pun sembah. Ni yang Allah marah orang muqallid ni. Dia pakai wajadna alaihi aba'ana. Kami ikut tok nenek moyang kami tanpa ada bukti. Ikut, dia panggil ikut buta tuli. Dan dalil tak payah. Bukan kena awak keluar dalil Quran. Dalilnya alam ini. Baik. Dalil kidam itu alam ini. Awaknya. Kalau orang tanya. Dalil kidam ini alam ini. Awaknya. Alam ni abang kahang lah. Dalil kidam ini alam ini. Apa dia? Baharu adanya. Ni dipanggil wajah dilalah. Wajhud dalil. Wajah dalil. Jadi dalil Tuhan ada alam ini. Mana wajah dalil tu? Baharu dia. Tu dipanggil wajah dilalah. Dalil kidam itu alam ini. Apa dia? Sebab apa? Alam ini menjadi dalil di atas Allah sedia. Baharu adanya. Apa baharu adanya? Ada dia dicipta oleh Allah. Tu. Pertama, kita tahu alam. Alam kita mangjidah itu. Muka surat sebelah kan. Setiap yang ada, yang lain pada Allah. Setiap yang ada, yang lain pada Allah, itu alam. Kemudian baharu. Baharu kena tahu juga. Baharu ni setiap yang dulunya, setiap yang ada, yang dulunya tak ada. Bila sesuatu itu, dia ada, mana sebelum adanya dia tiada, maka baharu nama dia. Bila setiap sesuatu itu, dia dulunya tak ada, kemudiannya dia ada, maka dia panggil baharu. Setiap yang baharu, mesti ada yang membaharu. Maka yang membaharu itu, sudah pasti Allah yang membaharu. Baik. Ini sebenarnya dalil mantik. Tapi dia tak sebutlah. Kenapa alam ni menjadi dalil? Jadi kenapa alam ini baharu? Dia asal ini. Al-alamu mutaghayyirun. Wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alamu hadisun. Alam ini berubah. Setiap yang berubah itu baharu. Maka alam ni baharu. Dia banyak lapis. Dia banyak lapis. Pertama, dalil Tuhan ni kidam alam ini. Yang kedua, kerana apa? Kerana baharu dia. Baharu tu kenapa? Tak tahu pula baharu tu apa dia. Dalil baharu ialah berubah.
Al-alam mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun. Al-alam hadis. Dia panggil kias. Kias iktirani. Alam ini berubah. Setiap yang berubah itu baharu, maka alam baharu. Maka ambil pula natijah, dijadikan kias pula. Al-alam hadis. Wa kullu hadis la budda lahu muhdis. Al-alam la budda lahu muhdis. Alam ini baharu. Setiap yang baharu, mesti ada yang membaharukan. Maka, alam ini tak dapat tidak daripada yang membaharukan. Siapa yang membaharukan? Allah. Kemudian kita tahu, yang membaharukan alam itu Tuhan, dan Tuhan itu nama Allah. Kita tahu daripada khabaran Rasul. Rasul yang abang. Tu. Sebab alam ini tidak mampu nak memberitahu bahawa Tuhan yang mencipta alam ni namanya Allah. Cuma alam ni dia boleh habaq dekat kita bahawa dia ni ada pencipta. Dan pencipta dah maha hebat. Tapi alam tak boleh beritahu bahawa penciptanya itu namanya Allah. Orang bila dia tengok alam dia boleh tahu. Alam ni daripada tak ada kepada ada. Daripada kalau kita daripada tak ada kepada baby. Baby kepada kanak-kanak. Kanak-kanak kepada remaja. Remaja kepada dewasa. Dewasa kepada tua. Tua kepada mati. Ini perubahan. Ini dia panggil berubah. Maka dalam proses ini, maka nak beritahu kata, mesti ada yang mencipta. Tu. Dan yang mencipta tu mesti ada. Dia mesti ada. Dan dia mesti ada kudrat. Dan ada iradat, ada ilmu. Dan ada sifat-sifat yang lain. Cuma alam ini tidak boleh memberitahu bahawa yang mencipta itu namanya Allah. Jadi, sebab tu kita tengok dalam kitab-kitab dia kata apa? Tengok tu. Atas ada sikit tu. Atas sikit tu. 2 part. 4 beratas tu. Adapun nama Tuhan yang satu yang menjadikan alam itu Allah, maka nyata bagi kita daripada cerita Rasul-Rasul. Faham? Rasul yang bak. Kata tidak mohon. Tuan-tuan, di situ. Alam ini, dia memberitahu bahawa yang mencipta ni namanya Allah. Itu bohong. Alam hanya boleh beritahu yang mencipta. Ada yang mencipta. Adapun yang mencipta tu namanya Allah. Itu nyata daripada cerita Rasul. Baik. Dalil kidam itu alam ini. Kenapa? Baharu adanya. Artinya baharu ada alam ni. Adanya alam. Kemudian daripada ketiadaannya alam. Jadi maksud baharu alam ni. Apa maksud? Jadi ada dia, kemudian daripada tak ada. Tiap-tiap yang dulunya dia tak ada. Dia ada, yang mana sebelum adanya dia tak ada. Walaupun dia dah ada, umur dia juta tahun. Walaupun umur benda tu juta tahun, tapi sebelum adanya dia tak ada, maka baharu nama dia. Baharu ni bukan merelak tu. Bukan kereta baru yang kita beli tu. Baharu ni setiap yang ada didahului dengan ketiadaan. Mana sebelum adanya dia tak ada, maka baharu nama dia. Maka alam ni baharu. Walaupun mungkin umurnya dah juta tahun, tapi nama dia baharu. Gitu. Bagi faham sebiji tu. Arti baharu adanya alam ini, kemudian daripada ketiadaannya. Atau ada permulaan bagi adanya. Tu. Ada permulaan bagi adanya. Jadi alam ni ada je, ada permulaan. Ada start. Tapi ada Tuhan tak ada start. Bila ada start, dia ada finish. Sebab tu Tuhan ni, dia tak ada finish sebab dia tak ada start. Jadi ada kita ni ada permulaan. Jadi kita boleh pilih. Baharu alam ini, apa maksud?
adanya alam, kemudian daripada tak ada, ataupun ada permulaan bagi adanya. Apakah permulaan bagi ada? Permulaan bagi ada alam ini ialah tiada. Permulaan bagi ada tu tiada. Sebab tu kita ni, permulaan ada kita tiada. Dan kesudahan ada kita pun tiada juga. Mana? Mati. Ada. Allah ada, dia tidak ada permulaan. Ada. Dan tidak ada pengakhiran. Baik. Maka tata dapat. Kalau kita maka tak dapat tiada. Maka tata dapat tiada. Tak dapat tiada. Daripada terdahulu ada yang membuatnya. Bila kata alam ini dulunya tak ada, lepas tu ada. Jadi mesti kita akan kata, siapakah yang mengadakan alam itu? Takkan dia jadi dengan sendiri. Maka tak dapat tiada. Daripada terdahulu ada yang membuatnya. Yang membuat alam ini. Siapa? Iaitu yang membuatnya alam ini. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang membuat alam ini. Sebab tu ada Allah, tak ada permulaan. Kalau ada Allah, ada permulaan. Siapakah yang memulakan ada Allah? Tu nanti dia akan jadi daw dan tasasur. Sebab tu ada Allah, tak ada permulaan. Dia kalau setiap sesuatu ada dia permulaan, maka mesti ada yang memulakan bagi ada dia. Jadi dia kena berhenti dekat Tuhan. Allah yang mencipta. Tidak ada apa dia di atas dia, tidak ada di bawah dia. Sebab tu Allah, dia tak ada generasi atas, tak ada. Dia tak ada generasi. Sama ada balik atas atau balik bawah. Sebab tu Allahu Ahad. Sebab tu Allah dia tidak ada bapa. Allah ni kalau dia ada bapa, siapakah bapa bagi bapa Allah? Dan siapa bapa bagi bapa Allah? Siapa bapa bagi bapa Allah? Dia akan main soal begitu. Sebab tu Allah diterhenti. Mana? Allahu Ahad. Allah tunggal. Lam yalid, Tuhan tak beranak. Tidak ada anak ke bawah. Walam yulad, tidak diperanak. Tidak ada siapa yang memberanak dia. Sebab tu Allah ni, dia layak digelarkan Tuhan dan dialah yang layak. Sebab kalau bila Tuhan itu, bila dikatakan ada bapa, apatah dikatakan ada anak, maka Tuhan itu, dia bukan Tuhan. Dan mana mungkin kalau Tuhan itu Tuhan, dia ada bapa dan bapa itu bukan Tuhan. Ataupun bapa itu Tuhan. Tapi bapa bagi Tuhan bukan Tuhan. Ataupun bapa itu tak ada bapa. Mana boleh? Kalau dia tu ada anak, dia mesti dia ada pak. Kalau baik Tuhan, satu Tuhan yang didakwa kata dia ada pak. Tu. Dia ada anak dan dia mesti ada pak. Dan Tuhan kalau dia ada pak, dia mesti kena ada anak. Kalau dia tak nak, dia mandui. Dan Tuhan pun, kalau dia ada anak, kalau dia tak ada pak, dia anak haram. Macam mana? Nak kata macam mana? Sebab tu pak ni, dia pun cuba nak letak. Mana nak letak mana? Cuba nak letak. Dia ada Tuhan. Ni Tuhan Trinity ni. Trinity ni. Dia ada bapa dan dia ada anak. Dan ada isteri. Isteri pun Tuhan juga. Tu. Isteri pun Tuhan juga. Sebab apa? Sebab isteri Tuhan itu, bapa bagi Tuhan. Berbelik-belik. Bila kenapa isteri Tuhan ni dia Tuhan? Sebab anak depa Tuhan. Maka terpaksalah kena kata mak bagi depa ni Tuhan juga. Malah nak sebut nama zaman dulu ni bahaya tu. Tuan-tuan faham lah. Trinity ni.
Zaman dah ni bahaya. Jadi pelik. Jadi terpaksa kena kata macam tu. Tu tak tanya siapa bapa mentua. Siapa bapa mentua Tuhan. Siapa tu mentua dia. Tu. Takkan menantu dia seorang je. Takkan anak seorang. Anak dia kena ramai. Kalau dua Tuhan yang didakwa, ni hak atas ni. Ada satu anak nama dia Tuhan. Kenapa dua Tuhan satu anak je? Kenapa tak banyak? Tak sakan ni. Bahasa kampung kata kan. Tak sakan. Anak seorang. Dah Tuhan. Kita tak apalah kan. Dah kata Tuhan. Berapa hampa ada seorang je nak? Kena bagi banyak anak. Sebab tu dia kalau macam ni. Kalau kita ni kan letak dekat Tuhan. Kita letak logik kepala kita. Dia kan tak jadi munasabah. Sebab apa? Kita duk pelaga ni kita. Sebab tu Allah. Dia tolak awal-awal. Dia kata apa? Aku tidak ada mak pak di atas. Aku tidak ada anak bawah. Aku satu-satu je. Walaupun dulu orang kata tak munasabah. Biar betul. Tuhan betul dapat anak. Lah ni. Hak mereka duduk dakwa Tuhan mereka ada pak dan ada anak. Dan ada mak. Lah ni agama mereka dah tak relevant. Lah ni banyak dah duk masuk kepada agama Islam. Dah tak sesuai. Dulu memang orang kampung picak sesuai. Dia kalau ada anak mesti ada pak. Enggak ada pak mesti ada anak. Jadi bubuhlah. Dia ni anak dan dia ada pak. Dan mesti ada mak. Ada. Allah dia tak ada pak mak. Anak cucu cicit tak ada. Lah ni dalam orang panggil dalam teori genetik, ilmu biologi dan sebagainya. Munasabah lah Tuhan kata. Sebab apa? Dia bukan datang daripada yang lain. Kalau yang lain datang daripada dia, macam kita datang pada mak ayah kita, maka mesti mak ayah kita datang pada yang lain. Itu teori genetik. Tu. Faham tak? Kalau ada sesuatu datang daripada Allah, dia kata kita memang datang daripada Allah. Sesuatu tu mai daripada Tuhan, mana anak. Kalau sesuatu itu datang daripada Allah, maka mesti Allah datang daripada satu. Dia macam tu teori dah. Ni tak. Jadi mohon. Mana apa? Tuhan ni, jangan sebut Allah lah. Tuhan ni daripada dia datang anak, tapi bapak tak ada. Tak boleh. Macam mana datang satu daripada dia tak datang daripada yang lain? Mana boleh? Ini mandul. Ataupun dia ni tak ada pak. Faham ke tak ada pak ni? Ataupun nak bohong macam mana? Tuhan ni dia ada pak tapi anak tak ada. Tak boleh. Kalau dia datang daripada sesuatu, sesuatu mesti datang daripada dia. Faham tak bahasa Melayu ni? Faham mana? Waktu Allah, dia bukan datang daripada sesuatu dan tidak ada sesuatu yang datang daripada dia. Faham? Sebab tu biologi, ilmu genetik ni, dia terima. Macam ni betul. Kalau hang mengaku ada pak, dia ni anak, dia ni pak, dia ni isteri, dia ni mak, Tuhan belaka, Trinity, mohong. Mohong lah. Ahli sains, biologi takkan terima konsep ni. Dia pun takkan terima. Dulu, orang macam Allah dia abang awal-awal dah. Lama dah dia abang. Mana? Aku tidak ada pak, tak ada anak. Jadi bila tak ada pak, tak ada anak, dia bukan datang dari situ. Sebab tu Allah ni, dia tak sama dengan kita. Kenapa kita ni sama? Sebab kita ni ada pak, dia ada anak. Jadi bila pak, dia ni anak, kalau dia ni anak, dia manusia. Ngaka pak mesti manusia. Ngaka Tok Wan mesti manusia. Tok Nek mesti manusia. Turun ke bawah, manusia. Kalau lembu, kalau dia anak lembu, maka mak pak dia mesti lembu. Dan mak pak dia mesti lembu. Dan cucu cicit dia lembu. Maka lembu lah banyaknya. Jadi Allah, dia bukan manusia, dia bukan lembu. Nak bagi faham itu. Kambing, ayam ke, ikutlah. Ikutlah apa-apa pun. Baik. Sebab tu, dia stop dekat Allah. Jadi siapa yang mencipta alam? Allah. Bila didakwa Tuhan, dan dia ni datang daripada yang lain, maka akan datang turun dan akan datang yang akan datang. Yang dah lepas akan main. Contoh mana? Nanti Dr. Sasu. Tengok nanti.
maka tak dapat tiada. Maka ia Allah. Jikalau baharu seumpamanya, seumpama alam. Kalau Tuhan ni baru juga, mana? Dia pun kena jadi. Alam ni, ada dia didahulu oleh ketiadaan. Bila alam ini ada dia didahulu oleh ketiadaan, maka mesti ada yang mengadakan dia. Kalau Tuhan ni, dia macam alam juga. Mana dia pun juga ada permulaan bagi ada dia. Maka akan timbul Tuhan yang lain yang menjadikan Tuhan. Kalau dia ni Tuhan, dijadikan oleh Tuhan ni, maka Tuhan ni juga mesti ada Tuhan lain yang mencipta. Sebab Tuhan ni pun kena cipta. Tuhan ni pun kena cipta juga. Maka timbul Tuhan yang lain pula. Dia tasasul, dia naik ke atas. Dia bukan turun bawah, dia naik ke atas. Maka dia akan berpusing-pusing. Bila dia jumpa balik, dia panggil daur. Kalau dia pergi naik ke atas, tak tahu pergi ke mana, tasalsul dia panggil. Kita panggil tersasul. Tasalsul, tak tahu pergi ke mana, tak tahu pergi mana. Dia, teori daur tasasul ni cukup penting. Sebab tu agama lain tak boleh nak menjawab. Sebab agama lain Tuhan mereka banyak. Sebab tu kita ada panggil agama tauhid. Islam dia panggil agama tauhid. Agama satu je. Agama lain macam-macam keturunan tok nenek. Macam-macam keturunan. Macam-macam mai kita tak tahu mana asal. Dan kadang kita tengok masjid mereka, tak tahu hak mana, ramai sangat. Ramai sangat, tak tahu mana. Campur dewa semua sebagainya. Allah dia satu je. Jadi tak tahu mana dulu ada. Dia bila tak ada pangkai, dia akan jadi apa? Telur dengan ayam, ayam dengan telur. Mana jadi dulu? Ayam kata, akulah. Telur main pada aku. Telur tanya, hang main mana ayam? Aku main pada telur. Duk pusing telur ayam, ayam telur. Tak tahu hak mana. Sebab tu dia kena sekat. Sebab apa? Ayam telur, dia tidak ada keputusan. Sebab ayam ini, dia datang daripada satu. Mana? Dia datang daripada telur. Dan telur ni pula, kenapa dia bukan dia yang mencipta ayam? Sebab dia datang daripada ayam. Ayam datang daripada suatu. Dan telur ini datang daripada ayam. Sebab itulah bila kita telur ayam sabar jiru, kita tak boleh nak tentu. Sebab dua-dua ni pakat datang mai aku. Boleh dikatakan ayam tu pak bagi telur, boleh dikata telur tu pak bagi ayam. Boleh dikata ayam tu pak dan telur tu anak. Dan boleh dikata telur tu pak dan ayam tu anak. Jadi Allah, dia tidak ada pak dan dia tidak ada anak. Sebab tu Allah lah Tuhan yang mencipta alam ini. Yang lain tak boleh. Itu saya pernah cerita lah dulu. Sebab itulah ni, Masya Allah. Agama Islam duduk makin naik. Dan ni cerita 20 tahun dulu saya simpan. Ada seorang padri di Rusia. Dia marah sebab apa? Dan dia letak jawatan. Tapi tak masuk Islam. Dia letak jawatan. Dia kata apa? Kalau selagi gereja tidak buat keputusan, siapakah status Jesus, siapakah status God, dan siapakah status Mary? Saya sebut kalau tak pasal. 3 orang ni. Kalau selagi tak dijelaskan, selagi itulah orang akan tinggal agama kita. Tak tahu yang mana Tuhan. Ni Trinity. Dia tak jawatan. Tapi dia tak masuk Islam. Dia tak jawatan. Dia tak, aku tak mau dah. Sebab apa? Semua gereja dan dunia tak ada keputusan. Siapakah Jesus? Siapakah God? Siapakah Mary? Ni Trinity. Kenapa boleh jadi 3 macam ni? Sebab tu ada yang ni, ada gereja yang patung Mary, dia perkatak dalam ni. Dia perkatak patung Mary. Jadi bila ada macam ni Trinity ni, orang bijak ni takkan terima dah. Mana mungkin. Kenapa takat 3 orang ni saja? Kalau daripada mereka datang yang lain, mesti yang lain datang daripada mereka. Kalau ayam datang pada telur, maka telur datang pada ayam.
Ni qul Allahu ahad ni. Qul Allahu ahad cukup hebat. Dah tu qul Allahu ahad ni, orang kafir tanya Nabi, sif lana rabbaka. Sifatkanlah Tuhan kau kepada kami. Nabi jawab tu, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul kufuwan ahad. Khalas. Hak ni jelas. Katakanlah Allah tu tunggal. Dan dia tidak beranak, tidak diperanak dan tidak sama ni yang lain. Ha ni kita duk tinggal. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oh, qul Allahu ahad ni cukup hebat. Lepas tu dia panggil surah Al-Ikhlas dan surah At-Tauhid. Qul Allah dia panggil surah At-Tauhid. Ha tu. Sif lana rabbaka. Dia jawab, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang duk sama Tuhan dengan makhluk lagi, selama itulah dia tak pegang la wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada siapa yang setara, yang semacam kufu dengan dia. Tu duk bagi Tuhan duk langit lagi, Tuhan ada kaki, ada tangan, ada muka lagi. Ayat tu tak faham lagi. Walam yakul lahu kufu. Kita tak kufu. Apa tak kufu? Tak setara, tak sebanding. Tak siapa yang sebanding dengan Tuhan. Tiba-tiba kita nak sama Tuhan, tengah malam duk turun sepertiga malam, duk beri sama lagi dengan Tuhan. Lepas tu pegang qul ahad, kuat dah. Baik, ni nak bicara daur dan tasasul. Saya sebut dulu. Maka ia Allah, jikalau baharu seumpamanya seumpama alam, maka mestilah terdahulu atasnya atas Allah juga oleh yang membuatnya. Ini yang membaharukan dia. Mesti ada yang membuat. Dan demikianlah yang membuatnya. Mesti ada yang membuatnya. Yang membuatnya mesti ada yang membuat. Bertiti-titi talian, berangkai-rangkai, berangkai-rangkai. Yang membuat. Jadi yang buat tu jadi berangkai-rangkai. Jadi berantai. Maka bertiti talian ni, berantai-rantai ni, maka ada kalanya berkeliling balik kepada yang membuat alam. Kalau keliling balik, dia macam ayam telur. Ayam dengan telur ni ayam. Tapi ayam telur tu misal bagi dua. Tu kalau misal bagi nyamuk, banyak lagi kan. Nyamuk, dia punya telur dia, lepas tu jentik pula hak mula-mula nik tu, hak kepala tak besar tu lain. Hak kepala besar lain pula. Kepala besar. Tu. Dia ada peringkat, lepas tu nyamuk. Begitu juga rama-rama. Rama-rama kepompong. Rama-rama nyamuk ni kadang 3, 4. Tapi ayam telur dia 2 je. Dia kalau daur ni dia A, B, A. Dia panggil daur musarrah. Kalau A, B, C, D, E, A. B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, A. A, B, C, D, E, A. Dia pergi macam tu. Itu daur mudmar. Dia punya rangkaian dia tu berjumpa tapi beramai. Banyak. Kalau A, B, B, A. Tu daur musarrah. Dia keliling balik secara jelas. Mana A, B, B, A. Dalam daur tu dia pusing banyak. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. A, B, C, D, A. Dia jumpa balik, itu daur mudmar. Dia ada satu lagi benda. Tasalsul. Tasalsul mana? A, B, C, D, E, F, G, Z, O, A, U, A, O. Tak ada lah atas pada Z. Saya tak tahu nak sebut lah. Ngak, tak tahu pergi mana. Dia pergi tak tahu pergi mana. Itu tasalsul. Okey. Cerita dulu. Baik. Jadi contoh kan. Kalau A, B, B, A. Ayam telur ayam. Kalau A, B, C, D, A. Kepompong. Jentik. Macam-macam. Kalau rama-rama. Apa dia? Lava apa macam-macam kan. Saya tak ada nak tengok. Rama-rama ada 3, 4 juga. Banyak juga. Siapa ingat rama-rama? Ingat? Rama-rama mula-mula apa? Tak ada nak ingat tu. Ingat, boleh cerita. Rama-rama dia bukan 2, dia banyak. Tak silap 4 ke 5 nak main jumpa jadi rama-rama. Nyamuk macam tu juga. Dia jentik lah apalah. Jentik kan. Jentik. Kepala besar lain pula. Tu apa lagi? Katak kan. Katak macam tu juga. Berudu. Berudu. Katak pun banyak juga. Ni semua sebab apa kita tak tahu mana jadi dulu. Sebab dia ni datang pada dia. Dia ni datang pada dia.
Kita boleh kata Allah yang menjadi kita sebab dia tak datang daripada satu. Sebab dia bukan lam yalid, lam yulad. Dia tidak diperanak. Dan kalau dia kata, dia ni yalid tapi lam yulad. Tak boleh juga. Kalau dia kata, dia yulad tapi lam yalid. Tak boleh juga. Kalau dia kata dia dapat tapi tak ada anak. Tak boleh. Kalau hang kata hang dapat, hang ni anak. Hang mesti kena ada anak lagi. Dan pok hang mesti ada pok. Hang mesti kena ada tok wan. Dia tak boleh. Sebab tu Allah hapus. Allah Ta'ala tolak dia-dia. Walaupun pada zaman dulu orang tak terfikir. Belum ada biologi, belum ada teori genetik ni. Tapi Allah dia kata, Allah ni dia tak tipu. Aku tak beranak dan tak diperanak. Walaupun mungkin orang dulu gelak. Apa ni tak ada pak, tak ada anak. Tapi lah ni, relevant. Tu yang kata ketua padi tak jawatan. Jadi kalau hampa masih duk letak 3 Tuhan, tak tahu mana satu Tuhan, baik aku letak jawatan. Tak jawatan. Dia letak jawatan. Sebab apa? Tak ada mana kata keputusan, kata putus. Baik. Maka demikianlah. Maka ia, jikalau baharu seumpamanya alam, maka mestilah terdahulu atasnya juga oleh yang membuat. Dan demikianlah bertiti-titi talian yang membuat. Maka ada kalanya bertiti talian berkeliling balik kepada yang membuat. A, B, C, D, A. Jumpa yang membuat alam. Maka dinamakan demikian itu. Berkeliling balik kepada yang membuat. Daur namanya. Faham tak saya cerita? Fahamlah ni. Dan ada kalanya bertiti talian, tiada berkesudahan dan sud. Tak ada penghujung. Sud, tu bahasa petani. Sud. Tak ada sud, tak ada penghujung. Tak tahu pergi mana. Maka dinamakan demikian itu. Tiada kesudahan dan sud. Tasalsul. Nama dia tasalsul. Dia ada orang duk cerita tasalsul ni benar. Ni banyak orang silap duk cerita. Tasalsul A menjadikan B, B menjadikan C, C menjadikan D. Itu bukan tasasul. Dia yang mustahil ni, bila timbul yang dulu. Maknanya, okey. A. Kalau A ni, dia dicipta. Dia dicipta oleh B. Okey, timbul B. Patutnya kalau A, B, C, D, E tak apa. Dia macam ni. A, B, C. Dia timbul ikut belakang. Ni yang mustahil. Kalau A, B, C, D, C sampai hujung tu biasalah. Kita pun tak nak mesti apa. Pok kita A. Tok nek kita A. Tok wan kita B. Kita C. Anak kita tak ada masalah tu. Masalah timbul hak belakang. Baru main. Kalau A ni, dia dicipta oleh B. Kalau A ni baru, maka B datang. Aku yang mencipta kamu. Kalau A ni Tuhan, dicipta oleh Tuhan B, maka B akan datang C. Hey, aku cipta kamu. Kalau ni Tuhan kena cipta, maka Tuhan ini juga mesti kena cipta. Mainlah D, mari C. Dia main ikut belakang. Timbul ikut belakang. Naik atas ataupun ikut belakang. Dia bukan ikut depan. Ikut belakang. Turun bawah pun tak. Dia naik ikut atas. Ini dia panggil tasasul. Dia tak tahu dia main sangkut ikut mana. Dia pergi timbul ikut belakang. Timbul ikut depan tak ada hal. Timbul ikut belakang. Tu yang tak kena. Jadi bila macam tu, maka dia berengkeh, tak tahu pergi mana. Tasalsul nama dia. Okey, takat tu. Dan kedua-duanya mana? Daur dan tasalsul. Mustahil. Mustahil. Teori daur tasalsul ni lah yang menguntungkan agama Islam. Walaupun kita nampak macam apa ni Ustaz bercerita. Tapi inilah teori inilah yang menguntungkan umat Islam. Sebab Allah, dia tidak ada daur dan tasasul. Sebab dia tidak ada, dia bukan datang daripada satu dan satu tidak datang daripada dia. Dan dia tidak sama bagi yang lain. Kalau dia sama bagi yang lain, maka yang lain sama bagi dia, yang lain sama-sama. Sebab tu kita ni bukan Tuhan. Sebab apa? Saya bukan Tuhan sebab apa? Tuan-tuan sama dengan saya. Tuan-tuan sama dengan saya, maka saya tak layak gelar Tuhan. Mungkin ayah pinnya duk mengaku hantu Harun. Dia panggil Tuhan Harun, saya panggil hantu. Mati birah. Mudahan Tuhan ampun dosa daripada. Gamak mengaku Tuhan. Kalau kita manusia sama dengan dia, apa faham mengakuan Tuhan? Sebab tu Allah dia tak sama dengan yang lain. Kalang Tuhan ni kalang. Kalau kayu ni Tuhan.
maka kayu yang lain layak dipanggil Tuhan. Kenapa ini kayu Tuhan? Kenapa kayu lain bukan Tuhan? Kalau Tuhan ini batu, kalau batu ni Tuhan, kenapa batu lain bukan Tuhan? Sedangkan Tuhan ini daripada batu. Dan kalau Tuhan itu besi, kenapa besi lain bukan Tuhan? Sedangkan besi Tuhan ini sama dengan besi besi yang lain. Kalau Tuhan itu emas, atau tembaga, atau perak, kenapa emas dan perak yang lain bukan Tuhan? Sedangkan Tuhan ini emas yang didakwa, emas ni sama dengan emas yang lain. Kenapa Tuhan yang tembaga ini disembah sebagai Tuhan? Kenapa tembaga lain dijadikan rantai, dijadikan kalung, dijadikan pinggan mangkuk, dijadikan cawan? Waktu Allah, dia bukan mah, dia bukan perak, dia bukan kayu, dia bukan manusia, dan dia bukan besi, dan dia bukan yang lain. Ni malam lah disemangat sikit. Nanti nak puasa pula, ni lupa pula. Kalau siapa nak tanya boleh, dia nak angkat boleh. Kalau siapa nak tanya, tak puas hati dia boleh. Kadang kita geram bab ni, jadi kita tak tahu. Baik. Kenapa mustahil? Kerana berhimpun dahulu dan kemudian. Dan ada dan tiada pada yang pertama. Dan berkesudahan dan sud. Dan tiada berkesudahan dan tiada sud pada yang kedua. Dia tengah nak fikir nak baca, kalau baca lambat. Payah juga nak cerita. Tapi kalau tak baca, cuti lama. Macam mana? Kita berhenti kat situ tu. Nanti ingat balik. Sebab kalau baca ni dia akan lajak. Dia hak payah ni dia tak boleh laju-laju. Nanti kita akan mengaji kenapa konsep dau dan tasasul ini tak boleh. Tak boleh diterima. Sebab dia berhimpun ada tak ada. Dan berkesudahan dan tak berkesudahan. Ada tak ada ni macam mana? Kalau A mencipta B, B mencipta A. Ketika A mencipta B, maka ketika itu A ada dulu dan B tak ada lagi. Dan dalam masa yang sama, B cipta A. Ketika itu, B ada dulu, A tak ada lagi. Itu maknanya berhimpun ada dan tak ada. Kita bayang sekadar tu je. Nanti akan datang, insya-Allah kita akan sambung. Kuliah akan datang. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat manfaat pada kita, dapat menambah ilmu pengetahuan dan menjadi asbab kuat dan iman dan akidah kita pada Allah SWT. Dan saya ambil kesempatan mengucapkan maaf zahir batin dan mudah-mudahan dengan taufik pada Allah, Allah panjangkan umur kita yang kita dapat berjumpa bulan Ramadan, yang mana kita duk minta wa balighna Ramadan wa balighna Ramadan, makna ya Allah kau sampaikan Ramadan pada kami. Mudah kita dapat beribadat pada bulan Ramadan dan dipanjangkan umur lagi sehingga kita jumpa lagi pada kuliah akan datang. Minta maaf banyak-banyak, maaf zahir dan batin. InsyaAllah umur panjang kita jumpa pada kuliah akan datang. Dan macam biasa, wallah alam bawa di atas tung. Kalau tak ada buat tu pun, tung hanya duk ada. Tuan-tuan niat infak untuk bulan Ramadan. Siapa yang ada borang boleh sah dia ataupun tak dalam tung tu. Yang saya bagi bulan lepas tu. Tentang Ihya Ramadan. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amika mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna du'ana innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'alim bi hikmatik wa ansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. ونسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص موقنين والشكر صابرين وتوبة الصديقين ونسألك بنورك في قلوبنا حق معرفتك كما يأتون به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا محروما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شكيا ولا محروما ولا متروما ولا مقترا. Allah barikna fi Sya'ban wa balighna Ramadan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.